Okey, kita jumpa lagi untuk subtopik yang berikutnya. Okey, iaitu 11.5 translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu, muka surat 230. Sebelum ni kita sudah belajarlah mengenai translasi tu bagaimana, pantulan tu bagaimana dan putaran tu bagaimana. Jadi sekarang ni kira macam dia punya rumusan je lah. Okey. Sebenarnya yang kamu belajar sebelum ni translasi, pantulan, putaran, itulah dikenali sebagai transformasi isometri. Transformasi isometri. Sebab itu tajuk dia bab 11 ni, transformasi isometri. Okey. Jadi yang kamu belajar selama ni adalah transformasi yang isometri. Okey. Yang transformasi yang bukan isometri kamu akan belajar di tingkatan lain lah. Okey, mungkin tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Okey, ataupun mungkin tingkatan 3. Cikgu tak pastilah. Okey. Jadi kamu akan kenal yang transformasi yang bukan isometri di tingkatan yang berikutnya lah nanti. Jadi kita nak kenal apa itu transformasi isometri. Okey, yang tajuk dia tadi dia kata translasi, pantulan dan putaran dikenali sebagai isometri. Itu kita imbas kembali lah apa yang kita sudah belajar. Okey, yang pertama ni kalau kamu ingat, kamu pernah belajar kalau ada objek yang macam ni, oh ni maksudnya objek, ini adalah image. Okey, tengok yang keadaan macam ni dulu kita belajar dia dipanggil sebagai translasi. Dia hanya berubah kedudukan sahaja. Kan? Jadi kamu tengok A, B, C, D, ini pun sama image-nya, bentuknya sama, size-nya sama, tak berubah. Dia hanya berubah kedudukan sahaja. Okey, itu dia panggil translasi. Ini adalah transformasi isometri yang pertama kamu belajar hari itu yang disebut sebagai translasi. Ini imbas kembali kita imbas kembali apa yang kita sudah belajar. Yang kedua, kamu pun pernah belajar yang macam ni. Ada objek A, B, C, D, okey, dan ada image dia dipantulkan. Tengok dia ada satu garisan yang dipanggil sebagai paksi pantulan yang seolah-olah kita tengok dia macam terbahagi kepada dua bahagian yang sama banyak. Ini dipanggil situasi pantulan. Okey, A ada di sini, image-nya A, ataupun A prime ada di sini. Kalau D di sini, D, ataupun D prime ada di sini. Ini image. Ini semua image. Ini adalah objek. Jadi seolah-olah ada satu garisan yang membahagi dua sama banyak. Garisan itu dipanggil paksi pantulan. Dan situasi ini daripada objek pergi ke image, itu dipanggil pantulan. Ini adalah transformasi isometri yang kedua. Okay? Dan seterusnya hari itu last kali kamu belajar adalah putaran. Okey, situasinya berputarlah, maksudnya daripada objek ini A, B, C, D, ini contoh A, B, C, D, tiba-tiba dia jadi macam ni, berputar macam kipas, tahu bilah kipas tu. Daripada situ dia berputar kan. Okey, dia berputar. Jadi daripada sini ke sini dan ada pusat putaran. Okey, pusat putaran ni saya sebut dulu dia sebagai pusat jam lah. Jadi inilah yang dipanggil transformasi isometri. Yang ketiga iaitu namanya putaran. Jadi ada tiga kamu belajar dulu. Okey, yang pertama translasi, okey, pantulan, dan yang ketiga adalah putaran. Okey, ketiga-tiga ini dipanggil sebagai transformasi isometri. Okey, transformasi isometri. Okey, bila dia merupakan transformasi isometri, maka kita panggil ada satu lagi istilah yang kamu kena tahu. Kita panggil objek dengan image. Okey, objek dengan image adalah kongruent. Sebab dia tak berubah saiz, dia tak berubah bentuk kan. Dia sama sahaja bentuk dan saiz dia. Jadi kita panggil objek dengan image adalah kongruent. Dalam buku teks kamu tengok di muka surat 231 ada perkataan kongruent itu. Jadi ini pun objek dengan image, dua-dua ni adalah kongruent. Ini pun objek dengan image, dua-dua ni adalah kongruent. Okey. Kongruent bermaksud sama saiz dan sama bentuk. Okey, tak kisah dia punya dia punya berubah dari segi orientasi kah, dari segi berubah dari segi kedudukan dia kah. Okey. Kedua-dua objek dengan image itu adalah kongruent. Okey. Jadi transformasi isometri adalah transformasi yang mana objek dengan image-nya adalah kongruent, iaitu sama bentuk dan sama saiz. Okey, jadi kita tengok contoh 24 di muka surat 230. Okey. Antara rajah A, B, C, yang manakah merupakan image isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu transformasi? Kita tengok gambar dia bagi. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Maknanya asal dia ini objek.
ABC itu adalah image. ABC itu adalah image kepada objek itulah. Okey. Jadi dia tanya yang mana merupakan image yang isometri. Objek dengan image A ke, objek dengan image B ke, objek dengan image C ke. Yang mana yang dikatakan antara A, B, C itu image-nya adalah dipanggil isometri. Okey, sangat mudah. Jadi Rajah dia kata Rajah A ialah image isometri. Maksudnya ini objek, ini image. Ini adalah image A ni adalah image yang isometri kerana dia sama sahaja dengan objek kan. Dia hanya dipantulkan. Kalau kamu perasan, kita boleh tulis, kita boleh lukis satu paksi pantulan ni, garisan yang membahagi dua objek dan image tu kepada bahagian yang sama banyak, seolah-olahnya lah. Jadi ada suatu paksi pantulan di tengah-tengah antara objek dengan image A. Jadi maksudnya kedua-dua objek dan image itu adalah congruent lah. Okay? Jadi image A dipanggil sebagai image yang isometri lah kerana bentuk dan saiznya sama dengan objek. Dia cuma dipantulkan sahaja kan, dia tak berubah kan saiz dengan bentuk dia kan. Okay? Rajah B bukan isometri. Rajah B bukan isometri kerana saiznya tidak sama. Memanglah ini objek asal, tiba-tiba image dia jadi kecil sikit daripada asal dia, maka dia tak sama saiz, maka kita tak panggil dia isometri. Isometri maksudnya dia kena sama bentuk dan sama saiz. Jadi yang ke C, Rajah C bukan isometri. Daripada objek menjadi image C, langsung lain bentuknya kan. Jadi dia bukan isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama lagi dengan asal dia. Ini asal. Okay, jadi yang hanya merupakan image isometri adalah Rajah A sahaja. Okey, jom cuba 11.5 di muka surat 233. Okey, kita try tengok soalan nombor 1. Okey, tentukan sama ada setiap transformasi berikut adalah isometri ataupun bukan. Maksudnya adakah isometri ataupun tidak isometri lah. Okey. Jadi yang pertama, kalau dia bagi rajah macam ni kan, maksudnya ini adalah objek dia bagi anak panah macam ni, maksudnya ini adalah objek asal dia dan ini adalah image. Jadi mesti objek dulu, image. Ikut anak panah ni, objek pergi ke image, menjadi image. Ini objek menjadi image. Ini objek menjadi image. Jadi ikut anak panah dia. Okey, yang pertama, adakah transformasi ini dipanggil isometri? Memanglah kita faham tadi isometri maksudnya dia tak berubah bentuk, dia tak berubah dia punya saiz. Jadi bentuk sama, saiz sama. Jadi itu adalah transformasi isometri. Yang ke B, adakah ini transformasi isometri? Jawapannya tidaklah kan, mana dia sama, tengok bentuk dia lain sudah. Ini awal dia objek macam ni, tiba-tiba image jadi macam ni. Ada benda lain lagi di belakang macam lain sudah ni kan. Jadi ini bukan isometri kerana rupa bentuknya ataupun bentuknya sudah berubah. Okey. Yang ke C, adakah ini transformasi isometri daripada objek ke image menjadi image? Memanglah sebab rupa bentuknya sama. Kalau kamu tengok garisan miring yang ini, okey, ini kan ada 3 kotak kan, 1, 2, 3 dan garisan miring dia macam tu merujuk kepada garisan ini kan. Jadi dia ada 3 kotak, 1, 2, 3 dan garisan dia macam tu. Jadi dia masih sama, cuma dia berubah dia punya orientasi sahaja. Dia mungkin diputarkan. Dia putarkan tapi bentuk dan saiznya masih sama. Jadi ini adalah isometri. Okey, yang ke D. Ini kalau kamu tengok seolah-olah ini objek, ini image, seolah-olah ada satu garisan di tengah yang membahagi dua sama banyak. Potong dua lah. Jadi garisan itu adalah garisan pantulan ataupun faksi pantulan di tengah tu. Jadi ini kamu tengok dia pun sama saja ni bentuk dia, saiznya sama saja, cuma dia dipantulkan. Ada faksi pantulan. Jadi ini pun dia panggil sebagai transformasi isometri. Jadi kesimpulan dia, cikgu simpulkan translasi pantulan dengan putaran 3 ni, translasi pantulan dengan putaran ni dipanggil sebagai transformasi isometri. Transformasi isometri itu maksudnya transformasi yang tidak mengubah bentuk, tidak mengubah saiz. Maksudnya sama sahaja bentuk dan saiz dia. Mungkin hanya berubah dia punya orientasi ataupun putaran pusingan. Tak apa, yang itu tidak apa. Tidak apa berubah dari segi orientasi. Yang penting bentuk tak berubah dan saiznya tak berubah. Maka itu dipanggil sebagai transformasi isometri. Jadi bila kita sebut isometri maksudnya dia tak berubah bentuk dan dia tak berubah saiz, maka kita panggil kedua-dua objek dengan image itu adalah congruent. Congruent maksudnya samalah. Objek sama saja dengan image. Kedua-dua image dengan objek
masih sama saiz dia, masih sama bentuk dia. Jadi kita panggil kedua-dua objek dengan image dalam isometri, dalam transformasi isometri adalah congruent. Okey, itu istilah yang kedua kamu belajar hari ini, congruent. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.